untuk pergi ke Fatani tahun berapa kita COVID kan, 2020. Saya pergi 2 hari bulan 3 kan. Dan balik dia terus PKP kan. Mudah terkandas saya di Thailand. Asyik pulang. Okey, jadi bila jumpanya tempat ziarahnya di sana, Profesor Dr. Ismail Lotfi itu, jadinya hadiahkan buku tu dan saya baca-baca. Buku tu perlu dibincangkan ya, supaya kita memahami tentang hakikat syaitan. Jadi kita baca apa yang disebut oleh pengarang tu. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya sebagai Tuhan yang Esa. Melalui peribadahan itulah manusia akan dikembalikan semula ke syurga sebagai tempat asal keturunan mereka dan permulaan kejadian kehidupan mereka. Jadi Allah telah menentukan, ya, mentaklifkan kepada kita tu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Itu tujuan kita dicipta oleh Allah. Ya. Allah menyediakan kita segala fungsi, ya, pelbagai potensi. Ya. Kita manusia dicipta dengan sebaik-baiknya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah sediakan seluruh potensi. Kita ada pendengaran, penglihatan, diberi kudrah, tenaga, ada iradah, ada kehendak. Kemudian alam itu seluruhnya pun untuk manusia. Ya. Dibanding dengan makhluk lain, yang paling banyak mengambil segala manfaat yang ada dalam dunia itu, dalam alam itu, adalah manusia. Dan makhluk lain sikit saja pun. Ada biji emas, apa aja dalam bumi, ada gas, ada minyak. Yang ambil jadi kayanya manusia. Kan? Ya, ada gas di lautan, ikan tetap macam dia aja, si kaya. Ya, ada biji emas dalam bumi, cacing saya dah keluar. Ada lantungnya saya dah keluar pakai gelang emas. Kan? Manusia yang bergaya dengan emasnya. Okey, jadi apa tujuan semua itu diberi kepada manusia? Tujuannya adalah supaya manusia dapat melaksanakan tugas ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ibadah itulah kita dapat kembali semula ke tempat asal kita. Sebenarnya tempat asal kita syurga. Kan? Nabi Adam AS bila diciptakan oleh Allah, sebenarnya ditempatkan di dalam syurga. Walaupun ada perbincangan para ulama, adakah syurga itu adalah syurga yang menjadi tempat kembali manusia, pembalasan manusia, ada kiamatlah, atau ada syurga lain aja, banyak perbincangan. Tapi yang penting syurga. Ya. Jadi dengan ibadah itulah manusia kita tu akan dikembalikan ke Sia. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tugas ibadah di muka bumi itu, potensi untuk kembali semula ke Sia adalah kecil. Dan besar potensinya untuk ditempatkan di dalam neraka yang bukan tempat asal kita. Walau bagaimanapun, tidak dapat diketahui oleh sesiapa kecuali Allah sahaja tentang hikmah menciptakan syaitan sebagai musuh manusia sejak di awal penciptaan Adam AS dan Hawa selaku nenek, datuk dan nenek pertama kepada manusia di dalam syurga. Jadi syaitan tu, apa hikmah penciptaan yang sebenarnya kita mesti tahu. Kan? Ya. Tapi yang pastinya dia adalah untuk menguji manusia. Ya. Untuk menguji manusia, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dites jauh ni ketaatan manusia tu kepada Allah. Kalah si kalah dengan godaan. Ya. Antara hikmah penciptaan syaitan atau iblis, tapi hakikatnya kita sih tahu. Kedua-duanya diturunkan ke dalam dunia dalam keadaan permusuhan yang berterusan dan berkekalan hingga dunia sehingga mati. Di dunia ini sehingga mati.
Kemudian mereka akan ke syurga pula bersama datuk dan nenek pertama itu Adam dan Hawa. Kepada mereka yang berjaya dan dalam mengharungi permusuhan dengan syaitan. Ataupun ke neraka bersama syaitan yang derhaka sebagai tempat kesudahan manusia yang kalah berhadapan dengan tipu daya syaitan masa hidup. Jadi, manusia, iblis dan Hawa, iblis dan syaitan tu asalnya dalam syurga. Iblis pun asalnya duduk dalam syurga. Ya, kita kena ingat. Ya. Dan iblis tu dulu diciptakan daripada manusia. Iblis dicipta jauh lebih dulu daripada manusia. Dan iblis tu di kalangan bangsa jin. Kelak kita akan masuk babnya siapa makhluk nama iblis tu. Nya di kalangan bangsa jin. Sebelum manusia di atas muka bumi itu, kalau kita baca kitab tafsir, dalam menghuraikan makna khalifah, inni ja'idun fil ardi khalifah. Jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Jadi dunia itu dah dicipta lebih dulu daripada penciptaan Adam alaihissalam. Ya. Sebab ya kalau dalam kitab tafsir ada perbahasan. Adakah Adam yang adalah Adam yang pertama? Adam yang nenek datuk kita tu? Atau sebelum Adam ya ada Adam-Adam lain sebelumnya? Kan? Wallahu alam, ya bukan perbincangan kita. Kan? Kita sih perlu bincang detail sampai ke siap. Ya. Tapi yang pastinya, jin tu lebih dulu dicipta daripada manusia. Lebih awal. Dan satu ketika dulu sebelum manusia itu diciptakan, golongan jin lah yang menguasai dunia tu. Yang pun dunia jadi khalifah di dunia tu mereka. Tapi kemudian mereka durhaka kepada Allah. Sehingga semuanya durhaka, tinggal sikut jin je lagi. Yang si durhaka. Dan yang si durhaka tu lah iblis. Ya? Tangga kita hebatnya iblis masa di saat semua makhluk lain durhaka. Di kalangan bangsa jin yang durhakanya seorang si durhaka. Sehingga Allah Ta'ala menarik keistimewaan golongan jin di muka bumi itu. Ya, dan iblis tu diangkat oleh Allah sehingga mendiami ataupun berkedudukan dengan para malaikat. Artinya duduk bersama dengan malaikat. Hebat iblis tu. Kan? Ya. Iblis tu pernah berada di kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Berkedudukan yang sangat tinggi sebab ibadahnya kepada Allah. Kita boleh bayangkan macam ni ibadatnya kepada Allah sehingga nyampun kedudukan dia tinggi ditempatkan dengan para malaikat di dalam syurga. Ya. Dah nanggal dah segala kenikmatan syurga tu. Tapi apa yang menjadikan iblis tu hilang segala-galanya? Hilang nyampun kedudukan di sisi Allah. Bahkan dengan sebab ianya dilaknat oleh Allah. Ya, dijauhkan daripada rahmat Allah. Dikutuk oleh Allah. Ya. Sebab apabila dia engkar. Dan sifat takabur. Bila mana Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah isytihar dengan depan para malaikat, termasuk depan iblis. Aku nak jadikan di muka bumi ini khalifah. Iblis tu merasa dirinya lah yang paling layak. Kan? Ya. Aku harap akulah dilantik. Abang kali macam biarlah padahnya kan. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala mencipta satu makhluk lain. Dicipta daripada tanah. Ya. Dicipta daripada tanah. Ya. Iaitu Adam alaihissalam. Manusia. Allah mencipta satu makhluk baru yang namanya manusia. Ya. Di mana manusia pertama itu ialah Adam alaihissalam. Okay. Bila disuruh sujud kepada Adam, para malaikat semua sujud. Tapi iblis tidak. Yang Allah kata sebelum Quran, iblis itu apa dia? Aba wastakbar. Dia degil, enggan, engkar, wastakbar dan sombong. Bila mana Allah tanya, dan Allah maha mengetahui. Bukan
Kan Allah sih tahu. Tapi Allah nak dengar daripada mulut jawapan iblis yang pun. Apa yang menghalang engkau daripada untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan Adam daripada tanah, aku daripada api, Adam daripada tanah. Jadi kita manusia pun ada dua sifat tu. Ada dua sifat tu. Dua sifat tu akan jadi penghalang kepada kita menerima kebenaran. Satu, sikap degil, suka nengkar nak orang. Cuba tak tangga perangai orang suka nengkar nak orang. Nak orang semua sih betul, tu sih. Dalam hidup kita bergaul dengan orang, suka nengkar, ngikut katanya aja. Nyajak betul. Mungkin kita berhadapan orang macam tu, kita padah ke dia ni lah, mbak dalil berguni-guni, nyasi lalik. Ya, manusia macam tu. Nyasi mau nerima kebenaran. Ya, nyajak alasan, nyajak lencongannya untuk nak menegak dirinya pun. Dan kadang-kadang dia tahu dirinya si betul. Dia tahu dirinya salah. Tapi nang dah tabiatnya siapa nerima anak orang. Pantang aku nerima anak orang katanya. Betul ke salah, aku tetap betul. Ya, yang penting aku sing ikut nak orang. Satu, orang yang suka menengkar, orang yang degil. Dan sifat tu, degil tu, penengkar tu, ngikut kata hati diri aja tu, biasanya diiringi dengan sifat yang kedua. Takabur. Sombong. Ego. Yang rasa munnya tunduk dengan orang, ikut orang, kalahnya. Jatuh darjatnya, jatuh martabatnya. Ya. Jadi ya manusia macam tu. Jadi dua faktor tu lah yang selalu menghalang manusia untuk menerima kebenaran. Ya. Hanya si dapat menerima kebenaran. Ya. Kalau orang tua ditegur oleh nembiak, nya siapa nerima. Kalau nya ilmu je banyak, dia tegur oleh orang yang kurang ilmu, semua nerima. Kan? Walaupun orang yang tadi betul. Itulah sifat iblis. Dua sifat tu lah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketika itu iblis dah engkar kepada perintah Allah. Engkar dengan perintah Allah. Tapi Allah belum lagi ngeluar iblis daripada syurga. Masih lagi bersama Adam dalam syurga. Dan iblis tu, bilanya dilaknat oleh Allah, keengganannya untuk sujud kepada Adam, nya bersumpah di hadapan Allah. Bukan sumpah depan agung. Bukan sumpah depan gubernur kita. Bukan. Nya sumpah depan Tuhan. Depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya akan menyesatkan manusia. Itu yang perlu kita fahami. Ya, sumpah itu bukan sebarang sumpah. Artinya sumpah yang berlaku hingga kiamat. Okey. Jadi bila Adam tadi diciptakan oleh Allah Taala, kemudian diciptakan pula Hawa, hiduplah duanya dalam syurga. Okey. Kita lihat Iblis, adakah iblis duduk diam aja? Lepasnya semua sujud dengan Adam, lepasnya si mau dilaknatkan oleh Allah. Nya si duduk bertapuk dalam bilik si. Nya mulai merancang. Okey, rancangan pertamanya macam ni aku nak ngeluar Adam dan Hawa tu dari syurga. Macam ni aku nak menggodanya dua tu. Aku nak buktikan dengan Tuhan bahawa manusia tu akan mudah terpedaya dengan aku. Kan? Sebab ya iblis tu kita jangan main. Yang pun kreatifnya, dan nya si pernah putus asa, dan yang pun experience-nya dengan manusia tu dah lama dah. Kan? Sebab lah pengarang untuk madah, kan? Untuk berhadapan dengan iblis tu juga kita perlu memahami hakikat iblis. Mesti kita akan meremehkannya. Padahal dia adalah satu musuh yang sangat kuat. Kan? Mulainya merancang. Siapa dulu nak digodanya? Kan? Iblis tu pun sebelumnya nak menggoda manusia,
Nya maca juga tentang manusia tu kan. Ha? Nya malah research juga dulu. Antaranya dua tu siapa paling lemah. Kan? Iblis pun tahu sebabnya masa ianya masih hidup di dalam syurga. Kan? Nya pergi kepada Adam sudah susah nak digoda. Nya pergi kepada Hawa. Kan? Mun pergi di pasar nangga ada sale dan sebagainya, promosi jualan. Siapa lebih cepat tergoda? Kita orang lelaki ke orang perempuan? Adalah juga orang lelaki yang berwatak cepat tergoda tadi, tapi ada barangannya. Barang motosikal kah, barang kereta kah, kan? Ya mungkin orang lelaki. Tapi mun yang lain-lain siapa? Lebih murah tu bagus tu murah. Padahal si diperlukan pun. Murah ya pun jiman jadi maksin aja. Kadang-kadang beli buy one free one kan. Kadang-kadang bukanlah benda yang dipakai gila, tapi mudah terpedaya dengan tipu daya tadi. Okey. Akhirnya pergi kepada Hawa. Kan? Pergi kepada nenek kita, Siti Hawa, ke digoda. Apa godaannya? Karena iblis pun tahu. Antara peraturan yang Allah tetapkan kepada Adam alaihissalam dan Hawa dalam syurga ialah ada satu pokok yang si boleh dihampiri. Dekat pun si boleh, apatah lagi nak makan buah-buahannya. La taqraba hadhihi syajarah. Allah kata dengan Adam dalam syurga tu terdua boleh makan apa aja, pergi sini. Sini boleh je tapi sikit. Jangan hampiri pokok ini. Apa nama pokok ya? Kan? Ya. Orang kita kata pokok khuldi. Yang menamakannya pokok khuldi ya iblis. Ya. Al-Quran tidak menyebut dia pokok apa sebenarnya. Kan? Tapi ada satu pokok. Dan dikatakan kenapa kamu dilarang makan pokok tu, buah dari pokok tu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan jadi kekal duduk dalam syurga tu. Dan kita dua akan dipindahkan ke dunia. Dunia kak susah, jangan main katanya. Nak makan kena cari diri empun. Mulai. Kan? Jadi akhirnya apa? Terpedaya. Makan buah yang tadi. Kan? Bila dah ada makan, Hawa ni mau seorang kekal. Jujur aku seorang dalam surga, kita turun ke dunia katanya kan. Akhirnya ada makan juga. Lalulah datangnya ya perintah Allah. Allah menegur Adam dan Hawa. Dan kemudiannya mereka dikeluarkan dari syurga. Iblis diturunkan ke muka bumi. Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Dan turunnya dua tu dalam keadaan permusuhan. Jadi permusuhan kita dengan iblis, dengan syaitan tu adalah permusuhan yang kekal. Bukan permusuhan sementara. Dan permusuhan yang tidak ada perdamaian. Jangan harap namalah agreement perdamaian. Kan? Dengan iblis. Jadi permusuhan Adam dengan iblis dengan manusia tu sampai kiamat. Ya. Mesti adanya nak tengah-tengah jalannya nak bertaubat. Berhenti sedah. Kan? Ya. Jangan kita harapkan nak berdoa dalam salat, ya Allah, jadikanlah iblis itu bertaubat. Ya, berilah hidayah kepada iblis, ya, supaya dia bertaubat supaya mengganggu lagi manusia. Mesti ada. Ya. Mensia-siakan doa aja. Yang kita disuruh berdoa, minta jauh daripada syaitan. Ya. Kan? Jadi permusuhan manusia dengan syaitan, dengan iblis tu adalah permusuhan yang kekal. Bermula daripada keluarnya Adam, bermula daripada Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam hingga kiamat. Dalam konteks individu kita tu sampai mati. Jangan kita fikir, kami dah tua tu, sudah iblis gagal nak nyesat kami lagi. Jangan. Ya. Atau kita dah sakit terlantar atas katil. Saya ada iblis peduli dengan orang macam kita tu, bah. Saya ada syaitan gagal nak nyesat kita lagi, bah. Syaitan akan datangan kita hatta saat kita sakaratul maut. Sebab syaitannya ada satu matlamat. Matlamat besarnya ialah kau mesti jadi teman aku dalam neraka. Kau mesti jadi geng aku dalam neraka. Aku semua dok seorang dalam neraka.
sunyi si best katanya. Sedangkan lawyer. Kan? Coba tanya dengan apa nama orang baju hijau belakang ni. Mun duduk seorang-seorang minum di Bombay, best si. Kan? Ya? Kita pergi minum di Bombay ke Disney seorang-seorang diri atau seorang diri. Kan? Si selesa, tekial-kial nak makan, selekat jangan rasa tekak nelan roti canai. Kan? Tapi mau ada geng. Paling kurang ada wak ke teman. Kan wak enggak available untuk dimbak minum. Kan contoh. Biar kita langkah pagi kelas lepas pagi subuh. Kan pergi kita coffee break kah di Kasatok kah. Penuh je Pak Haji. Kan dekat Bombay di Sukma kah. Penuh je Pak Haji untuk siap bergeng. Seorang-seorang ni si geng pergi bagi tu. Sudah geng kami bagi tu. Yang best lagi ni saya akan duduk geng orang. Mesti geng yang pun juga. Kan? Okey. Bagilah iblis. Syaitan tu. Ni semua seorang-seorang dalam neraka. Yang mau serami mungkin. Sebabnya dia bersumpah dengan Allah. Okeylah aku dah ditakdirkan untuk masuk neraka. Dan aku akan sesatkan anak Adam tu untuk teman aku dalam neraka. Jadi time kita sakit, time kita sakaratul maut, pun dah kita sakaratul maut. Nyawa dah cungap-cungap. Roh di ghairah tu dah. Saat ia punya akan berusaha. Dan dialah peluang terakhirnya untuk jadikan orangnya sebagai teman dalam neraka. Ya. Time kita sakit, lagi senang syaitan nak menggoda. Nak semayang. Apa katanya? Kau sakit. Tuhan tahu bah kau sakit. Bukan Tuhan sih tahu kau sakit. Kau sih semayang. Kita pun tahu benar juga. Syaitan pun datang. Kau tu kain kau sih bersih. Kotor kan. Kadang-kadang maklumlah bila kita sakit. Bergantung dengan orang untuk ngemas kita. Dibisiknya macam-macam. Akhirnya awak lah. Kan? Akhirnya kita pun sik semayang. Kan? Ya? Alasan tadi kerana sakit. Syaitan gembira. Padahal kita semayang dalam selagi mana akal kita tu masih berfungsi, kita disuruh semayang. Kewajiban semayangnya masih ada. Kan? Sebab ialah kita perlu ada ilmu. Semayang dalam keadaan sihat macam ni. Semayang mun sakit palak tut macam ni. Ya, semayang kita sakit macam ni, bila kita dah bedridden macam ni. Semua ada. Kan? Cuma kita je asyik tahu. Bila asyik tahu, akhirnya kita rasa susah. Kan? Bila kita tahu, insya-Allah tak ada masalah susah. Kan? Kita selalu dibebani dengan benda-benda yang remeh-remeh. Benda yang remeh-remeh maksudnya dalam khilaf di kalangan para ulama, kadang-kadang kita pun oleh kerana mengambil daripada yang agak berat, lalu si semayang. Contoh, orang kita kalau tangan kita berbalut. Katalah aksiden tangan tak berbalut ke, kan? Ataupun kita luka ada satu kawasan, si dibalut tapi si boleh kena air. Doktor madah jangan kena air. Kan? Mungkin kita belajar fiqh, tak ambil wuduk, kan? Tak ambil wuduk tadi diiringi dengan apa lagi lepas ya? Tayamum, betul sih? Kan? Ya. Kita pun mikir, aku sehat, wuduk aja. Ataupun mun sakit si boleh kena air, tayamum aja. Kan? Tu sakit tapi kena ambil wuduk dan tayamum. Kan? Nak tayamum satu hal lagi, tanah sini nak diambil. Kan? Tanah Bukit Siul kah tanah Gunung Serapi? Mikir lagi debu ni debu untuk tayamum. Akhirnya kesimpulan, susah gila, nak-naklah semayang. Tuhan tahu bah aku sakit. Betul sih? Ya? Orang yang kakinya kena balut dengan simen aksiden. Semayang si. Kan? Padahal, ya salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan ustaz-ustaz kita pun kebanyakan mengajar bab aja. Tapi di sana ada pandangan dalam mazhab Maliki, Hanafi yang si perlu tayamum. Basuh bahagian yang boleh kena air aja. Bahagian yang si boleh kena air, kalau kita pakai simen, sapu aja lah atasnya. Tangan dah basahkan sikit, sapu. Kalau tempat si boleh kena air, bulatkan kawasan dia. Yang lain-lain lap dengan yang boleh kena dengan tangan basah. Kan? Yang penting salat. Ada pandangan. Akhirnya, kan, mudah macam tu semayang.
Kalau kita madah, Ustaz Salih tu ngajar fiqh nak mudah-mudah aja. Kan? Bukan masalah mudah. Masalahnya yang praktikal untuk diamalkan oleh kita dan benda itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Contohlah, mungkin kita nak mazhab kita Syafi'i, selalu saya sebut, zakat fitrah wajib makanan. Maknanya setiap bulan Ramadan untuk seorang ya segantang beras kan? Secupak beras, secupak kan segantang banyak gila. Secupak, ya beras. Okey. Apa nama tadi? Zaman kini tu, siapa mau jadi amil? Ayah, rumah orang lain penuh dengan kuih, dengan apa, rumahnya susun beras. Nah, ya. Jadi, ambil mudah, bukanlah mudah, tapi di sana ada dalil macam-macam, ada hujjah. Ambil pandangan mengatakan boleh ganti dengan duit. Dan pandangan itu adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Okey. Jadi permusuhan kita dengan syaitan itu adalah permusuhan yang panjang. Saat sakaratul maut ya, kita fikir syaitan si datang. Dalam wajah-wajah mak bapak kita, ikutilah aku. Datang wajah orang yang kita sayangi, ikutlah aku. Tapi kalau waktu yang kita ingat, kan, kita kan hanya mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ya waktu saat sakaratul maut, kita mengajar orang yang talqin. La ilaha illallah. Siapa pun datang kepada kau, ikut aja la ilaha illallah. Kita baca surah Yasin, kan? Ya, untuk membantunya dalam menghadapi tipu daya syaitan tadi. Semua kekalahan katanya. Jadi ada manusia yang menang dalam menghadapi syaitan akan dikembalikan ke syurga. Siapa yang kalah akan bersama dengan syaitan di dalam neraka Jahannam. Semua kekalahan itu terhasil melalui beberapa faktor. Kata pengarang tu, ada beberapa faktor menyebabkan kita kalah dengan syaitan. Yang pertama, tidak mengenali hakikat syaitan ar-rajim sebagai musuh dan seterus serta bentuk tipu dayanya. Kita si kenal hakikat tipu dayanya. Bila kita si kenal, kita mudah terperangkap dalam tipu daya tadi. Tidak memahami tentang cara yang sebenarnya dalam mengalahkan tipu daya syaitan. Kita pula si tahu macam ni nak mengalahkan syaitan. Ya. Ini ada dua. Satu tadi, kita kena kenal macam ni syaitan menyesatkan kita. Tipu daya syaitan kepada kita. Yang kedua, kita pula kena tahu macam ni nak ngalah tipu dayanya balik. Ya. Dan yang ketiga, tidak bersungguh-sungguh di dalam memusuhi syaitan yang sering menipu manusia. Kita sungguh-sungguh menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Bahkan, ada kalanya menjadikan syaitan itu sebagai geng. Geng lah. Kan ada orang nginang hantu, nginang apa kan. Melihara hantu raya, tak hantu apa-apa lagi kan. Untuk jadi sihir, untuk ilmunya kuat dan sebagainya. Cari apa nama? Apa bahasa orang kita? Cari gimbaran. Biasa dengar perkataan gimbaran. Orang tua ada gimbarannya. Artinya ada jin yang mendampinginya. Ya. Biasanya orang macam tu, orang yang mengamal ilmu-ilmu kebatinan. Jadi bomoh. Kan? Ya gimbaran. Kadang-kadang orang madah, akhirnya tak ada rumah. Apa nampaknya di siya? Oh ya gimbarannya. Itu bahasa orang tua. Biar kini tu sebut gimbaran tak dia tahu. Ya, gimbaran tu biasanya artinya jin yang diinangnya. Hantu nak diinangnya tadi. Okey. Dolok lah kini tu saya tahu masih ada nak lagi. Tapi orang tua dolok kita ada. Kan? Ya. Saya sempat lagi kecil-kecil nemu ada orang yang macam tu. Tiap-tiap tahun ada ngubat kampung. Kalau tidak belah orang Melano dipanggil bebayu. Ya. Saya tahulah di kampung lain. Kami mari di Meratuang, lagi kecil-kecil lah, dah besar saya dah lagi dah. Bila dah ustaz-ustaz sedang ngajar, slow dah. Ada tiap-tiap tahun untuknya ada macam doa tolak bala lah. Ngubat kampungnya ada upacaranya apa indah. Dalam tempoh 3 hari, mun bila dah start maghrib, mun ada orang nunggah kita dari luar, si boleh disahut. Boleh disahut. Kita dalam 3 hari 3 malam semua dalam rumah aja. Pantang keluar.
Kan? Orang tinggal bapak saya madah, kadang-kadang fikir bodoh juga kita. Bayangkan mana ada orang mati, mana yang nak ngagak orang ke kanan rumah, madah orang tinggal. Seorang orang si nyambut gini kan. Mau ajak masuk, ajak tolak, ajak lah pintu salah rumah. Kan? Ya. Tapi alhamdulillah lepas saya hilang. Kan? Bila berbayuh tu di rumah, bomoh yang menari, biasanya bomoh perempuan. Yang pandai menari, tak bermayang, berapa indah. Sehingga ke apa nama tadi? Apa? Bubu. Dihias bubu pun pandai menari. Kita bisa tak dengar tu. Okey. Ayah dolok, masyarakat dia dolok. Ketahuilah katanya tidak ada ajaran yang benar mengenai iblis dan hubungannya dengan Adam kecuali apa yang diceritakan oleh Allah penciptanya dalam Quran yang bersifat benar-benar perkataan dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW selaku sebagai petunjuk. Jadi untuk kita kenal hakikat iblis, syaitan tu dan tipu dayanya kepada manusia, tidak boleh tidak mesti melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Oleh itu menjadi kewajiban ke atas saya, yang ini ke atas pengarang tu, untuk menulis sebuah buku. Jadi apa sebabnya nulis buku tu? Ya, sebagai panduan dari ajaran Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan kefahaman para ulama as-salafus salih dan yang mu'tabarin mengenai hakikat syaitan dan bentuk tipu dayanya, serta menerusi usaha permusuhan yang bersungguh-sungguh dengan mengharapkan taufik Allah dan pertolongannya sahaja. Bila disebut iblis dan syaitan, kelak kita akan bincang. Siapa iblis, siapa syaitan? Itu sebagai pemahaman awal kita. Bila disebut iblis, iblis itu adalah individu yang khusus. Makhluk yang khusus namanya iblis. Dan nya itu adalah dari kalangan bangsa jin. Nya seorang tu aja nama iblis. Kalau ada yang lain pun berperangai iblis. Dia aja namanya. Kalau disebut syaitan, syaitan tu lebih umum. Syaitan tu ialah sesiapa sahaja yang menyesatkan manusia, yang melalaikan manusia, yang menjauhkan manusia daripada Allah, maka dia adalah syaitan. Maka iblis itu adalah syaitan. Dan anak pengikut-pengikutnya di kalangan jin yang kerjanya menyesatkan manusia adalah syaitan. Bahkan syaitan itu juga boleh dari kalangan manusia. Kalau ada manusia suka menyesatkan orang dari jalan Allah, suka melalaikan orang yang mengingati Allah, maka dia adalah syaitan. Ya. Jadi mungkin kita ada nemu kawan-kawan yang mengajak kita malah maksiat, yang ngajak kita, bolos semayang hari itu oplok. Baca depannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia adalah syaitan. Dan menunjukkan betapa syaitan itu adalah musuh yang perlu kita jauhi. Sehingga bila baca Quran pun, Allah suruh kita mohon perlindungan dari syaitan. Fa'idha qara'tal Quran, fasta'iz billah. Apabila kamu baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bayangkan kita baca Quran, mun tahu kita baca Quran tu syaitan lari kan. Menunjukkan kita baca Quran pun syaitan sebenarnya si lari, yang ngaco kita juga. Kan? Ya? Sebab biarlah kita baca Quran, mun malam-malam kita pulang ke rumah, sampai 10 minit mata kita dah mulai berpinar-pinar. Ngantuk, dah ceplatang. Lepas saya salah hari bulan, lalu tidur dengan Quran terbuka di sebelah kita kan. Sedar-sedar pagi, atau kemudian kita kursi Quran arah kaki dah kan gugur. Kan, ya. Jadi kalau mata kita malas siapa nak tidur, kan? Bacalah Quran. Kan, insya-Allah syaitan akan datang menggoda kita untuk nyuruh cepat ngantuk, kan? Ya jalan untuk pagi itu mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dengan tajuk kelak bab pertama, pengenalan tentang syaitan dan iblis. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.